tak boleh hold lama sangat. Sebab saya on duty hari ni untuk driver backup. Okay, so jelas suara saya boleh semua dengar tak? Sebab saya online dekat dalam bangunan, kau ada masalah coverage ke apa ke? Jelas. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat berpuasa. Okay, hari ni saya akan teruskan silibus awak untuk semester 2 ini adalah berkenaan FRLS, which is First Responder Life Support. Sebab sebelum ni dengan saya tu kelas minggu lepas kita belajar apa dengan saya? Minggu pengenalan kan. So minggu lepas dengan saya kelas sebelum ni kita belajar pengenalan FRLS dengan ni. So dan kita kena sambung dengan pengurusan saluran pernafasan dengan penilaian awak pesakit. So sebelum saya proceed dengan pengurusan saluran pernafasan tu, kita pergi kepada penilaian awal pesakit. So dalam penilaian awal pesakit ni awak akan belajar pengenalan kepada penilaian awal pesakit, tahap kesedaran yang ada pada pesakit atau pemangsa, kemudian penggunaan alat automated external defibrillation. Okay, so slide yang pertama, so dalam skop kandungan ni awak boleh tengok kat situ ada objektif. So dalam slide ni awak akan belajar initial assessment, tahap kesedaran, apakah vital sign monitor tu apa benda, so apa tu nadi, apa tekanan darah, pernafasan, SpO2 tu apa, suhu badan tu apa, dan capillary refill. Okay, next. Okay, pada akhir sesi ni nanti awak boleh melakukan penilaian tahap kesedaran mangsa melalui kaedah AVPU. So AVPU itu adalah alert, verbal, pain dengan unresponsive. Okay, dan awak boleh menilai keadaan mangsa melalui pemeriksaan vital sign dengan menggunakan peralatan vital sign monitor dan thermometer. Okay, vital sign monitor ni dia boleh check banyak lah. Dia boleh check nadi dekat situ, dia boleh check tekanan darah kat situ, dia boleh check ECG situ, dia boleh check SpO2 sekali. Cuma dia tak boleh check dekat situ temperature je. Sebab tu dia tulis temperature kat situ. Okay, so next adalah initial assessment. From a general impression of the patient, assess responsiveness, introduce yourself and determine the level of consciousness. Okay, next. Okay, ini adalah Ekman 6x6 category of emotions. So kalau awak pergi hospital kan, doktor selalu akan letak skala 1 sampai skala 10. Lepas tu dia tanya kita, tahap sakit Encik sekarang ni dekat skala mana? Okay, itu adalah skala sakit. Tapi ini adalah kategori, basic kategori based on emotions. So kita boleh tengoklah orang tu muka macam ni, muka macam, kita boleh tahulah kalau reaksi muka macam ni, muka marah. Kalau reaksi muka macam ni, muka takut. So kita sebagai seorang penyelamat, sebagai seorang FR ni, kita boleh tahulah dia punya reaksi muka tu menunjukkan dia tengah marah atau dia tengah happy atau dia tengah takut. So kita sebagai penyelamat kita tahu dia sekarang dia perlukan apa. Kalau dia takut, apa yang kita buat. Kalau dia tengah marah, apa yang kita kena buat. Okay, next. Okay, so kalau daripada reaksi kanak-kanak ni, emosi kanak-kanak ni, agak-agak apa emosi kanak-kanak ni? Kalau awak tengok secara luaran macam ni, so apa reaksi dia? Murung. Murung lagi? Takut. Okay, next. Tengok gambar yang kedua pula. So apa reaksi kalau awak tengok orang yang macam ni? Sakit. Sakit ke marah tu? Sakit. So that tengah tahan berak Okay, tak. So daripada reaksi awal mereka, kita boleh buat penilaian secara kasar dahulu bahawa sini reaksi dia tu menunjukkan keadaan dia pada ketika itu. Okay, next. Okay, ini adalah tahap kesedaran penilaian awal pesakit yang saya cakap tadi, ABPU.
AVPU ni juga awak akan guna dalam CPR nanti. So boleh bear in your mind lah. So benda ni adalah important notes. AVPU tu apa? So kalau soalan tanya apa itu tahap kesedaran, ni lah 4 ni lah tahap kesedaran dia. So dia tahap kesedaran dia sama ada dia alert ataupun verbal. Verbal tu maksudnya dia respond to verbal stimuli. So maksudnya kalau kita panggil dia, encik, pasti dia pun respon kepada kita punya uh, verbal stimuli tu. Ataupun respon to pain tu maksudnya bila kita panggil dia tak menyahut. So kita tepuk bahu dia. Kalau CPR kita akan tepuk bahu dia. So daripada bila kita tepuk bahu dia baru dia sedar. Maksudnya dia baru respon. So meaning that patient tu respon pada tahap kesedaran pain. Dan yang akhir sekali adalah unresponsive. Unresponsive ni maknanya kita dapat kita alert dia tak ada, lepas tu verbal stimuli pun dia tak ada, pain pun dia tak ada, lepas tu baru dah pergi kepada unresponsive, maksudnya tak ada respon langsung. Itulah baru CPR boleh dibuat apabila tahap kesedaran dia adalah U. Okay, next. Okay, ini yang saya katakan vital sign tadi. Vital sign tadi, so pulse and ECG. Biasanya ECG tu adalah dia akan pakai special machine dia lah kan. So kita akan pakai pulse saja, iaitu nadi. Okay, so kita akan check nadi dia je. Lepas tu kita akan check blood pressure dia. Lepas tu respiration tu kadar pernafasan dia berapa dalam masa 1 minit. So macam sebelum ni saya cakap, kita bernafas dalam masa 1 minit, tarik nafas, hembus nafas ni sebanyak 12 ke 20 kali saja. So SpO2 itu adalah kadar kandungan oksigen dalam darah kita. Okay, so normal dia 95 ke 100. Kalau bawah 95 tu maksudnya dia perlukan oksigen. Kalau lebih daripada 100 itu maksudnya dia hypooksigen. Yang tu kita kena kurangkan oksigen. Kalau 95 bawah 95, yang tu kita kena bagi oksigen. Next adalah temperature. Okay, temperature. Dan vital sign ni dia ada machine dia. Machine dia tu boleh check pulse, blood pressure dengan SpO2 dengan dalam satu machine. Tapi temperature kena pakai alat lain. Okay, next. Okay, apakah vital sign? Okay, vital sign adalah bukti fizikal semasa berkaitan fungsi badan. So kalau awak tengok dekat monitor screen tu, okay, kalau awak boleh nampak dengan jelas tu, ni Atlas punya vital sign meter. Okay, dia ada ECG sekali dia tunjuk dekat situ. Okay, so normally kita sebagai FR ni kita hanya pakai yang kecil tu sahaja. Biasanya kita akan pakai yang check kalau paling advance pun dekat hospital tu awak boleh check yang 3 serentak tu, ataupun kalau kita pakai yang check tekanan darah sahaja. Dan setiap benda yang kita nak check tu kita akan pakai dia punya spesifik peralatan. Contohnya kalau nak check tekanan darah, so pakai spirometer. Kalau nak check nadi, nadi boleh pakai alat yang sama juga, tekanan darah tu. Kalau nak temperature pakai tu. Kalau nak SpO2 pakai oximeter. So ada mesin yang berbeza-beza. Okay, kalau dekat hospital benda-benda tu disatukan dalam satu mesin. So dalam satu device sahaja. So dalam satu device tu dah boleh check banyak vital sign. Okay, so kalau awak tengok dekat skrin tu, itu adalah advance lah. Maksudnya banyak benda yang dia display dekat situ. Okay, next. Next is how to monitor the vital sign. Ataupun what to do lah. Okay, so apa yang paling pertama awak kena buat adalah kena pastikan danger clear daripada tempat tu. Next. Okay, so yang pertama awak kena pastikan danger dekat kawasan tu clear. Okay, clear. Lepas tu check consciousness level. Payah sebut. Check tahap kesedaran dia macam mana. Okay, awak tap shoulder dia. Lepas tu kalau nak speaking bolehlah, are you alright sir, hello ke apa ke, so sama lah. Kalau kita nak ni, kalau kita orang Melayu, kalau kita tahu orang Melayu, kita tepuk panggil encik ataupun puan ataupun cik ke, kalau adik panggil adik, ataupun kalau kakak ataupun abang. So kita tepuk bahu dia, tap shoulder dia. So boleh tengok gambar yang sebelah tu, dia tepuk dekat bahu kan. Okay, kemudian kita look for chest rise. Okay, look for chest rise ni untuk kita pastikan sama ada dia tu ada pernafasan ataupun tidak. Then call for help,
Press buy to dial 99 for ambulance and get an ED. An ED, AED. AED tu adalah Automated External Device. Benda ni awak akan belajar nanti dalam CPR. Itu adalah peralatan ataupun device sokongan yang digunakan dalam teknik CPR. Okay, next. Next adalah how to monitor the vital sign. Okay, next. Yang pertama adalah nadi. Okay, nadi menunjukkan kelajuan dan daya denyutan jantung kita. So daripada nadi itu adalah indikator. Indikator kepada kita untuk kita tengok nadi, nak tahu jantung dia tu berdenyut kencang ataupun berdenyut perlahan. So nadi itu adalah sebahagian daripada indikator. Okay, pemeriksaan nadi biasa kita akan guna nadi radial. Nadi radial ini adalah nadi yang berada dekat nadi radial ni berada dekat pergelangan tangan. Okey, nadi radial berada dekat pergelangan tangan. Nadi karotik berada dekat leher. Nadi brachial berada dekat awak punya pelipat siku tu atas sikit. Okey, yang biasa tempat orang cek tekanan darah, dia orang akan gunakan nadi brachial. Dan titik nadi posterior tibia. Posterior tibial ni berada dekat bahagian kaki kat bawah. Okey. So tujuan kenapa kita nak periksa nadi ni, kita nak tahu nadi dia tu kuat, nadi dia lemah ataupun nadi dia tiada nadi langsung. Okay. Okay. Emergency situation, check pulse for at least 5 seconds and not more than 10 seconds. So awak letak nadi tu jangan terus letak lepas tu terus kira. Memang letak terus dah dapat rasa dah. Kita takut nanti awak letak tu yang awak rasa itu adalah nadi awak sendiri. Okay, so kita letak dulu dalam 5 saat, lepas tu kita check nadi. Okay, so daripada gambar rajah tu, biasanya nadi dewasa ni lebih aktif lah dekat kita punya karotik. Karotik tu dekat leher lah, karotik pulse. Kalau baby, normally doktor akan pakai dekat dorsalis pedis dekat kaki ataupun posterior tibia dekat kaki juga, ataupun brachial pulse. Situ baby dia aktif dekat situ. Okay, okay, next. Okay, ini awak boleh tengok daripada gambar rajah ini menunjukkan pulse location on body. Okay, so boleh tengok pulse point and pressure point yang saya sebut tadi. Okay, kita banyak nadi sebenarnya. So nadi-nadi itu, ini adalah sebahagian nadi, ada lagi nadi lain. Okay, so how much is your heart rate? Nadi tu kita nak kira berapa rate heart rate kita. So place two finger over the artery and calculate the pulse for 1 minute. So tapi kita nak kira nadi, kita tak boleh ambil masa 1 minit. Kita hanya ambil masa 10 saat ataupun 15 saat. So kalau awak nak tunggu 1 minit, orang yang CPR dia perlukan masa berapa minit sahaja untuk ikut pulih. Kalau kita tak bagi cepat CPR tu. So nadi ni kita nak kira cepat. Tapi nak kira dia kena ambil kadar dalam masa 1 minit. Kita tak boleh ambil masa 15 saat. Faham tak maksud saya? Maksud saya awak kena buat kerja 15 saat tapi awak dapat result untuk 1 minit. Faham maksud saya? Maksudnya dekat sini awak buat kerja tu 15 saat je tapi awak dapat result untuk 1 minit. So macam mana nak buat? Dalam masa 15 saat tu awak kira nadi dia. Okay, so within 15 seconds awak kira nadi dia 1, 2, 3 sampai 15 saat. Okay, awak berhenti kira. 15 saat kali 4 dapat 1 minit kan? Okay, so result awak tu, awak kira nadi dia dalam masa 15 saat. Tapi awak dapat bacaan nadi untuk 1 minit. Faham tak? Sebab awak dah darab dengan 4. Ataupun 10 saat darab dengan 6. So awak dapatlah bacaan nadi untuk 60 second. Untuk 60 second bersamaan 1 minit. So jangan buang masa untuk kira nadi tu, letak jari 1 minit. Kita tak ada, kita kira hanya 15 saat. Then after 50 second tu kita dah dapat bacaan tu, kita darab je 4. Sebab dalam masa 1 saat tu, dalam masa 1 minit tu kelajuan jantung tu tak adalah berubah banyak sangat. Okay, janganlah pula awak letak nadi letak tu 15 saat, lepas tu 3 minit kemudian baru awak nak darab dengan 4. So dah lain, kadar tu dah lari dah. So kita kira dalam masa 15 saat dah dapat tu dah dapat. So awak dapat lah
buat kira 15 lepas tu kita darab. So dapatlah untuk terus 1 minit. Kalau kita tunggu, rate kita dah lari dah sebab kita tak tahu jantung tu makin laju ataupun makin perlahan. Okay, faham? Okay, next. Next ini adalah dia akan explain how pus is generated. Pus is the expansion of the artery due to pressure from heartbeat, opening and closing of aortic valve. Okay, so daripada ayat tu awak boleh faham sendirilah. Okay, nadi tu, pus tu berlaku disebabkan oleh pengembangan arteri, disebabkan oleh tekanan jantung dengan heartbeat dia, terbuka dan tertutupnya aortic valve. Okay, next. Okay, next adalah normal range. Normal range kepada heart rate kita ataupun pulse kita. Okay, so normal range ini untuk dewasa adalah 60 ke 100 beat per minute. Okay, BPM tu adalah beat per minute. Okay, so untuk kanak-kanak 70 ke 120. Okay, toddler ni apa? Maksudnya saya lupa. Okay. So dia makin muda mereka, makin tinggi heart rate dia orang sebab dia orang ni aktif. Okay, sebab dia orang ni macam awak boleh tengok dekat situ lah, newborn tu lagi lah 120 ke 160. Kalau orang dewasa 120 ke 160 ni dah tak normal lah ni. Ni heartbeat dia dah kira nombor 4 bounding. Maksudnya dah terlampau laju sangat. Okay, so awak boleh bezakan ada kat situ. So jangan awak check nadi baby dengan nadi dewasa, awak check sama sekali. So dia kena beza lah sama ada lebih kalau dewasa sampai 100 je. Kalau lebih pada 100 maksudnya nadi dia laju. Kalau bawah pada kalau kanak-kanak, kalau 100 tu maksudnya nadi dia lemah. Itu beza dia, beza tahap umur. So semakin muda mereka, nadi mereka semakin laju lah. Okay. Tapi kita orang dewasa, ada umur dewasa lah, maksudnya bila capai tahap dewasa sehingga orang yang tua, so nadi tu sama je lah. Cuma kanak-kanak sahaja berbeza sebab mereka ni aktif dia berbeza. Okay. Sekejap, back balik pada slide tadi. Okay, pulse pattern tu ada dua lah. Okay, pattern pulse adalah biasa ataupun luar biasa, irregular dan regular. So, kekuatan pulse tu bila orang tanya dia, awak nak jawab macam mana? Okay, ada kosong, absence lah, maksudnya tak ada langsung, ataupun orang pergi zero ataupun negative pulse ataupun zero. So strength dia zero ataupun kalau 1 week, so tu adalah kita punya tahap kesedaran, pula. Kekuatan nadi tu. Okay, bawah tu ada huraian, weak tu macam mana, strong tu macam mana, bounding tu macam mana. Okay, next. Okay, next adalah ECG. ECG ni awak belajar tapi kita tak check pun benda ni dekat kita punya patient ataupun kita punya mangsa. ECG ni adalah electrocardiogram. Okay, ini adalah graf yang menunjukkan degupan jantung. Okay, doktor akan check ECG ni pada patient yang ada masalah jantung. So daripada graf tu dia boleh tengok pada bila jantung dia tak berfungsi dengan betul lah. Maksudnya daripada graf tu dia boleh buat analisis. So benda ni kan kita, kalau siapa ambil background science student, science stream dekat sekolah menengah, so kita pun ada belajar benda ni dalam biologi. Okay, next. Next is what ECG. ECG adalah recording of electrical potential generated by the excitation of cardiac of the muscle. So daripada situ awak boleh tengoklah dia ada SA node, dia ada AV node, bundle of his, right and left bundle branch, kemudian ada lagi yang bawah tu saya tak nampak. Yang mana pun tu saya tak nampak slide sebab kelindung nama. Alright. Okay, so daripada gambar rajah ni,
Kalau awak pernah tengok orang check ECG ni, dia akan tampal benda dekat dada lah. Dekat dada tu dekat sekitar kawasan jantung. So dia akan nak check tu lah, dia nak check SA node, AV node, lepas tu banda office, semua benda tu lah, Purkinje fiber. So benda tu dia nak check. So dia ada normal dia dekat situ semua. Lepas tu darah kita, amount of blood semua ada. So daripada ECG ni doktor akan buat penilaian secara kasar dulu. So kalau ECG dia tak normal, barulah dia akan proceed kepada next stage punya pemeriksaan lah. Tapi kita UPM sekadar tahu apa itu ECG pun dah cukup. Okay, kita dah tahu ECG tu apa benda. Okay, ECG itu adalah recording of electrical potential yang di-generate maksudnya generated by the excitation of cardiac of the muscle. Alright, next. Setakat ni ada soalan lagi tak untuk nadi dengan ECG? Sebab nadi dengan ECG ni sekali je. Ada soalan nak tanya tak? Kalau ada macam laju ke? Cumanya ECG tu awak tahu apa itu ECG pun dah cukup dah. Tak payah nak tahu detail sangat. Huraian graf tu pun tahu bentuk normal dia dah je. Kalau normal bentuk dia macam tu. Kalau tak normal bentuk dia macam mana? So ada perubahan daripada normal. Ada soalan ke tak? Kalau tak ada, saya nak proceed pada tekanan darah. Hello? Tak ada. Tak ada. Jawablah tak ada. Macam cakap dengan robot je ni. Kejap Okay, next adalah tekanan darah. Ini awak kena tahulah macam mana nak periksa tekanan darah. Apa itu tekanan darah? Tekanan darah adalah daya yang dikenakan terhadap dinding arteri oleh darah. Okay, tekanan yang dikenakan terhadap dinding arteri oleh darah. So maksudnya darah yang lalu dekat arteri, dia bagi tekanan berapa dekat dinding. Okay, sebab tu nak tahulah tekanan maksudnya darah tu mengalir laju ataupun perlahan. So daripada gambar rajah tu, daripada slide yang awak boleh tengok systolic pressure. Sebab tekanan darah ni ada dua, systolic pressure dengan diastolic pressure. Systolic pressure adalah maximum pressure from left ventricle contraction. Kalau diastolic pressure pula adalah blood pressure blood pressure when left ventricle is at rest. Maksudnya maximum pressure yang kena kepada left ventricle. Kalau diastolic ni adalah blood pressure yang maksudnya ketika jantung kita rehat, berapa tekanan yang kena pada jantung kita. Okay, next slide. So next slide ini adalah systolic. So dia buat penerangan dekat situ, tekanan arteri semasa jantung pengucupan. Maksudnya jantung bagi tekanan lah. Okay, tekanan tu adalah tinggi. Dan diastolic adalah tekanan arteri semasa relaksi jantung. Maksudnya jantung tengah rehat. Okay, dan tekanan itu adalah tekanan rendah. So systolic adalah bacaan atas, diastolic adalah bacaan bawah. Okay, ini adalah garis panduan bacaan tekanan darah. Okay, untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa, awak boleh tengok situ systolik. Systolik ni bacaan, kalau awak tengok tekanan darah kan ada dua tau, 120 palang 80. So 120 itu adalah systolik, 80 itu adalah diastolik dia. So untuk patient dewasa, systolik dia sehingga 140 sahaja, itu adalah borderline dia. Okay, so systolik tu tak boleh kurang daripada 90, tak boleh lebih daripada 140. Itu adalah borderline antara high dengan low. Okay, kalau diastolic ni adalah bacaan bawah. Bacaan tu tak boleh lebih pada 90. Okay, tak boleh lebih daripada 90. So dia
range dia sampai 90 je, 0 sampai 90. So normal untuk dewasa adalah 120 palang 80, 140 palang 90 mmHg. Okey, 120 itu adalah systolic, 80 itu adalah diastolic. Itu adalah normal. Ni kalau bacaan darah siapa dapat 120 80 tu, itu adalah normal dia. Maksudnya darah dia normal. Kalau sampai 140 90 tu masih diklasifikasikan sebagai normal. Okey. Dan kalau lebih daripada itu kita panggil tekanan darah tinggi. Kalau bawah pada itu adalah tekanan darah rendah. Sudah ada banyak pecah-pecahan lagi. Normal, pre-hypertension, hypertension. Lepas tu ada bawah, saya tengok ayat dia. Hypertension tu apa? So dia ada pre-pre dia jugalah. Tak adalah dia terus tekanan darah tinggi. Okey, biasa yang orang kena stroke tu tekanan darah dia sampai 200 lebih lah. Okey. So next adalah garis panduan bacaan tekanan darah untuk kanak-kanak lah. Okey. Kanak-kanak pengiraan dia sistolik 80 tambah 2 kali umur dia. Okey, itu adalah borderline untuk high. Dan sistolik pula adalah 70 tambah 2 kali umur dia. Okey, maksudnya kalau umur dia, pediatrik ni adalah istilah untuk kanak-kanak. Okey, sebab tu kalau awak pergi klinik dia ada tulis pediatrik. Pediatrik tu maksudnya kanak-kanak lah. Okey, 80 tambah 2, maksudnya kalau umur dia 4 tahun. Okey, kalau umur dia 4 tahun, 2 kali 4 maksudnya 8. So bacaan dia 88 untuk borderline high. Kalau borderline untuk low, 78. So itu adalah pengiraan untuk kanak-kanak. Macam saya cakap tadi lah, sebab kanak-kanak ni berbeza. Dia punya aktif dia tu tak sama macam orang tua punya ni kan. Okay, next. Looking at the looking at the trend of BP is more important than just interpreting one value. Obtain a series of blood pressure, compare the series, look for change in patient condition. Okay, so fahamlah maksud daripada penerangan ayat tersebut. Okay, next kita kena tahu understanding the value lah. Kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan value, dan ada dekat next slide please. Okay, dan kita awak boleh tengok dekat situ. Itu adalah gambaran alat yang kita guna untuk kita ukur BP. Okay, itu dia ada tulis tu kan, SYS. SYS tu maksudnya systolic. Awak boleh tengok dekat gambar tu, kalau dia tulis SYS tu maksudnya systolic. DIA tu maksudnya diastolic. So macam saya cakap tadi lah, systolic tu apa, diastolic tu apa. Okay, so dia ada lagi bacaan dekat bawah tu, MAP. Okay, MAP. MAP tu adalah mean arterial pressure, yang mana adalah average pressure dalam arteri itu, dan reflect perfusion of vital organ. Okay, so biasanya MAP ni kita tak pakai sangat. Kita akan lebih pentingkan kepada systolic dengan diastolic tu. So kalau awak tengok dekat mesin tu, so awak tahulah kalau yang atas tu adalah kalau macam kiri kanan, kalau kiri kanan, yang kiri itu adalah systolic, yang kanan itu adalah diastolic. Kalau atas bawah, yang atas itu adalah systolic, yang bawah itu adalah diastolic. So mesin ni kalau dekat display dia ni, dia tak tunjuk pulse rate. Biasa blood pressure meter ni dia akan tunjuk sekali dia punya pulse rate dia berapa. Okay, MAP tu bukan pulse rate MAP tu adalah average pressure in arteries. Okay, next ini adalah alat mengukur BP. Okay, ini adalah alat mengukur BP suatu ketika dahulu. Okay, bukan suatu ketika dahulu, sekarang pun ada. Okay, biasanya yang ini lagi accurate berbanding yang digital lah, sebab ni memang accurate. Accuracy dia lagi tinggi berbanding dengan digital. So yang ni dia ada pump tu. Okay, dia ada pump yang bulat tu. Tak tahulah korang sempat lagi tak guna benda ni kat hospital. Sebab saya dekat Picot ni ada je benda ni. Saya selalu je guna dekat budak-budak ni. Saya selalu ajar dia orang. Okay, itu meter dia. Okay, dia kena, kalau yang pakai yang manual macam ni, dia kena lengkap dengan stethoscope. Okay, sebab stethoscope tu yang akan menjadi indikator
Stetoskop akan menjadi alat untuk mengesan bunyi. Yang pertama, dia akan bila awak pump tu, maksud bila awak release pump dia, so awak akan dengar bunyi dep yang pertama. Bunyi dep yang pertama itu adalah bacaan atas dia. Okey, bila dah release slow pump dia tu, sampailah bunyi dep yang paling terakhir yang awak dengar, itu adalah uh, bacaan bawah dia, diastolic dia. Okey, macam mana nak dapat bacaan? Masa bunyi tu mata tu kena tengok meter. Okey, bunyi je mata kena tengok meter. So ambil bacaan. Sebab itulah dia kena sedia sekali notebook ataupun pen. Okey, alat mengukur BP kita ada dua teknik. Okey, teknik yang pertama adalah manual, auto ataupun manual. Auscultation ataupun palpation. Okey, cara mengukur BP. Pastikan pesakit duduk ataupun baring. So dia tak boleh berdiri ataupun berlari tu dalam keadaan dia penat. So kita kena pastikan dia dalam keadaan rehat lah. So mendedahkan lengan pesakit, sokong lengan pesakit pada paras jantung. Hanya gunakan lengan yang tidak tercedera. Okey, pilih saiz cuff yang betul. Saiz cuff tu, bukan kenyang masuk angin. Okey, so pilih saiz cuff yang betul tu adalah yang hitam tu lah, yang kalau tengok gambar sebelum ni kan, yang untuk kita balut kat tangan tu. Okey, yang kita balut kat lengan tu, itu adalah nama dia cuff. So kita kena pilih saiz yang betul, tak boleh saiz besar sangat, tak boleh saiz kecil sangat. So kita kena pilih sesuai dengan patient tu sendiri. Okey, next. Okey, ini adalah mengukur BP. Mengukur BP secara manual. Okay. So pastikan kedudukan nadi brachial. So boleh tengok nadi brachial tu duduk dekat mana. Okay, ni dia guna alat yang lama tu lah. Alat yang dia pakai yang lama punya tu. Okay, so boleh tengok cara dia pakai macam mana. Okay, next. Okay, dia letak tapak stetoskop itu pada nadi kita. Okay, nadi brachial kita duduk kat situ. Kemudian next. Okay, ini adalah pump tu. Okay, pump tu dia akan pump lah. Pump tu dia akan pump. Teknik auscultation ni, dia pump tu sehingga 180. So dia pump sampai dekat meter dia tu tunjuk 180 mmHg, dia berhenti. Okay, lepas tu dia release benda tu perlahan. Itu untuk dewasa. Kalau untuk kanak-kanak, dia akan pump, benda tu kembang sampai dia dapat bacaan 120. Itu untuk kanak-kanak. Okay, dia pump dululah. Okay, bila dia dah siap pump. Okay, next. Next, dia akan release button yang awak nampak yang warna silver tu. Okay, dekat ibu jari dengan jari telunjuk dia tu, dia akan release. Okay, dia akan release benda tu, dia open valve and deflate 2 ke 3 mmHg per second. So dia tak adalah turun laju sangat, dia tak adalah turun perlahan sangat. So dia akan turun. Okay. Okay, next. Okay, bila masa dia turun tu, dia release benda tu, dan meter tu akan turun lah. Okay, so listen for start of sound. Okay, listen for start of sound, meaning that itu adalah bacaan systolik macam saya cakap tadi. Okay. So listen for sound tu, bila dah perlahan sangat, itu adalah kejap saya record.
Okay, sorry ada orang call lah tadi. Okay, dekat mana sih tadi ya? Dekat listen for sound. Okay, sebab ada orang call. Okay, listen for sound to fit maksudnya bila dengar ada bunyi tu dah perlahan, itu adalah bacaan diastolic dia. Ini yang manual lah. Kalau siapa boleh buat ni dia hebat lah. Berbanding auto. Auto kita letak pasang, nanti dia faham ke tu dapat bacaan. Itu adalah yang normal. Okay, next. Kita kena dokumentkan benda yang kita ambil tu, masa pukul berapa kita ambil, masuk lengan mana, patient tu dalam keadaan macam mana kita ambil tadi, dan barulah kita pilih berapa blood pressure dia. Okay, next punya teknik adalah palpation. Palpation ini, teknik ni awak kena cari nadi dia. Awak cari nadi dia dulu, awak cari nadi dia, biasanya kita akan pakai nadi yang sama lengan dengan kalau kita pakai dekat brachial tu, so kita akan pakai nadi radial. Kalau kita pakai lengan kiri, kita pakai nadi radial kiri. Kalau kita pakai brachial kanan, kita pakai nadi radial kanan. So awak boleh tengok gambar rajah yang penyelamat tu buat. Okay, so dalam keadaan macam tu dia akan letak tangan dia. Okay, dia yang pertama dia akan cari nadi radial, kemudian dia akan inflate BP cuff tu to 30 mHg yang pulse rate. Okay, so dia akan pump lah benda tu sehingga 30 mmHg dia pulse rate. Kemudian next dia akan slowly deflate BP cuff. Kemudian dia akan note reading when the pulse return. Okay. Kalau yang palpation ni, kalau satu lagi teknik, tadi saya cakap pump sampai 180 kan. Ada setengah orang tu kita tak boleh pump sangat sampai 180 sebab mungkin dia tak sesuai dengan dia. Mungkin tekanan tu terlalu ketat untuk dia. So kita boleh pump kita punya pump tu sehingga nadi dia berhenti. Okey, kita pump kemudian nadi dia berhenti. Okey, bila nadi dia berhenti, kita release perlahan-lahan. Kita pasang balik stetoskop dekat uh, sama teknik macam auscultation tadi. Lepas tu kita akan release perlahan-lahan sehingga kita dapat bacaan 1 dengan bacaan 2. Okey, itu salah satu teknik. Yang palpation ni saya kurang faham maksud dia macam mana. Okey, dia akan guna denyutan nadi tu untuk dapat bacaan. Tapi yang lebih accurate, kita akan pakai auscultation ni lah. So auscultation kita dengar degupan nadi tu pakai stetoskop. So yang palpation ni note the reading when the pulse return. Okay, next. Okay, next kita kena always kena pastikan lah cuff yang kita pasang tu adalah betul. Okay, so yang pertama complete remove the air from the cuff. So sebelum kita nak pasang tu, kita kena pastikan yang balut tu tak ada air dalam tu. Kemudian kita letakkan cuff tu dekat atas tangan tu seperti gambar di atas yang menunjukkan so that the center of the bladder is on the brachial artery. So center dia tu ada betul-betul dekat brachial artery. Okay, kemudian yang ketiga, wrap the cuff around the upper arm tightly so that you can manage to insert your index finger between the cuff and arm. Alright. Kemudian the lower edge of the cuff must be 2 or 3 cm, 1 or 2 finger from above the elbow as shown above. So maksudnya kita tak boleh dekat pelipat tu tak boleh lah dekat bila orang terlipat cuff dengan jarak antara pelipat dengan cuff tu jarak dia 2 jari kita. Okay. Okay, next adalah for accurate value. For accurate value,
oscillometric method, okay, make sure whether cuff is proper size or not. Set arm to the head of heart, no other oscillating motion like body movement. Make sure the measurement mode sama ada adult, infant ataupun neonate is correct. So itu kita boleh tengok kita punya the cuff size lah. So kalau dewasa 12 ke 16, kalau kanak-kanak 7 hingga 9. So berbeza, kanak-kanak dia punya cuff tu tak boleh pakai yang dewasa punya. Okay. So kalau awak boleh tengok gambar rajah tu. Kalau kita pakai kecil untuk orang dewasa jadi macam mana? Kalau kita pakai untuk besar jadi macam mana? So kita kena pilih yang sesuai. Okay, next. Ini gambaran apa? Selingan je lah. Marriage of two heart beating as one. That might be what causing by high blood pressure. Okay, next. Next adalah pernafasan. Okay, pernafasan. Saya rasa saya dah ajar kot anatomi tu sekali lah. Okay, ini adalah pernafasan. So, awak tahulah bila kita tarik nafas, dada kita mengembang. Bila kita hembus nafas, dada kita mengepis. So, siapa ada skrim ni, kita punya diaphragm tu pun akan contract. Satu lagi akan relax. Okay, next. Next itu adalah apakah respiration. Respiration tu macam sebelum ni juga saya pernah cakap. Oxygen inhale during inspiration and carbon dioxide exhale during expiration. So the monitor patient breathing or not. So daripada respirasi ni kita boleh tahu dia tu bernafas ataupun tidak. Okay, next. Okay, next lagi. Back balik. Sorry. Okay, yang sebelah tu saya nak explain sangat pasal graf tu pun saya takut salah lah sebab dia ada istilah-istilah dia tu. So cuma awak tengok yang belah kanan tu. What to look out for. Okay. Rate kadar dia. So kadar pernafasan tu 12 ke 20 dalam masa 1 minit, itu nama dia. Okay, kalau lebih daripada 20 minit, sorry. Kalau lebih daripada 20 dalam masa 1 minit, itu nama dia. Graf dia dekat sebelah. Okay, so kalau Brady, kalau kurang daripada 12, graf dia macam tu dekat sebelah. Boleh tengok lah. Okay, so rhythm dia sama macam tadi, irregular ataupun regular. Kemudian kalau depth ni kedalaman dia tarik nafas macam mana, deep ataupun shallow lah. Okay, next. Next ini adalah SpO2. SpO2 ni kita nak check kadar kandungan oksigen dalam darah kita. And estimate arterial oxygen saturation. Okay, kadar lapisan oksigen yang ada dalam darah kita. Okay, measure in ratio of oxygenated hemoglobin in the artery dalam percentage lah. Okay, and approximate value of SpO2 ni adalah SP bukan SA SpO2. Okay, normal range dia macam saya cakap tadi 96 ke 100. Okay, kalau 96 ke 100 itu adalah normal. Kalau bawah daripada 95, dia perlukan oksigen. Kalau lebih daripada 100, dia perlu buang oksigen. Okay, next. Okay, macam mana pengiraan dia tu kan? Okay, pengiraan dia tu refer as the saturation of the oxygen in arterial blood. So, peratusan dia tu dia akan kira dengan cara amount of hemoglobin dengan oksigen bahagi dengan total amount of hemoglobin dalam darah. Sekejap.
Okay, sorry ada gangguan sikit. Okay, next. So itulah maksud dia, SpO2. So kadar amount yang hemoglobin yang ada oksigen bahagi dengan total hemoglobin yang ada dalam darah kita. Okay. So kalau 100%, boleh tengoklah gambar macam mana sebelah tu. 75% macam mana, 50% macam mana. Okay, sebab darah kita ni dia pengangkut oksigen. Okay, dia pengangkut oksigen. So dia pengangkut oksigen. So badan kita pun perlukan oksigen. Tu typo tau atas tu, nombor 3 tu, 3 SpO2 bukan SA kejap. Tu saya salah. Ni SaO2 Okay, next. Aduh, saya salah. Okay, betul lah tu SaO2 tadi. Benda lah tu. Puas. Tapi kita biasa kita akan check SpO2 je. Okay, SpO2 je. Sekejap saya nak cover balik. Okay. Okay. SpO2 kita estimate arterial oxygen saturation, measure in ratio of oxygenated hemoglobin in artery. Okay, so apa yang slide ni? Okay lah, next lah. Sampai dekat principle of SpO2 monitoring. Kenapa kita check SpO2 tu dekat jari? Okay, kenapa kita check SpO2 dekat jari? Sebab dalam alat dia tu measure in different absorption ratio of the hemoglobin by infrared and red light. Okay. Kalau awak perasan lah benda tu yang dekat jari tu nama dia oximeter. So benda tu dia akan ada lampu warna merah lah. Lampu warna merah tu lah akan berfungsi sebab dekat kuku kita tu kan ada capillary refill. So bila lampu merah tu tembak, so dia dapatkan bacaan dari melalui kadar absorb infrared tu macam mana. Okay, ni saya nak explain detail pun saya tak tahu sangat. So boleh tengok gambar yang kedua. So dekat gambar yang kedua ni, next slide. Okay, so awak boleh tengok dekat situ lah. Alat yang kepit dekat jari tu. Okay, yang saluran warna pink tu, itu adalah salur darah kita. Okay, so kita ada red light, kita ada infrared light. So dekat bawah jari, dia ada receiver. Okay, so light tu yang ketembak salur darah tu. Okay, so receiver tu akan baca lah. Okay, dia akan baca kadar absorb tu macam mana. Okay, so bila dia absorb, receiver tu akan bagi bacaan berapa kandungan oksigen yang ada dalam darah awak ketika itu. Okay, so awak boleh tengok secara detail dengan sendirilah. Okay, so daripada infrared, light emission, lepas tu pergi kepada red, lepas tu dia bagi oxygenated hemoglobin dengan deoxygenated hemoglobin. Yang tu dua benda kat dalam tu menunjukkan kata apa, sel darah merah awak lah, hemoglobin tu. Lepas tu dia tengok dia absorb infrared light, lepas tu absorb red light. So receiver tu akan baca balik berapa yang dia absorb. After transmission red light decrease dengan after transmission infrared decrease. So receiver tu akan bagi bacaan SpO2 reading. So berapa bacaan SpO2 ketika itu, berapa persen. So kalau orang normal 96 sehingga 100 lah. Kalau tu kalau kurang so kena bagi oksigen. Okay, next. Ini adalah waveform dia, SpO2 waveform. Okay, so boleh tengok sini, saya nak explain detail, saya takut salah. So sekadar tahu macam mana nak ukur SpO2 dan apa itu SpO2 dah cukup lah. Okay, next. Okay, reading may be inaccurate if caused by the following. So dia ada biological faktor yang mempengaruhi bacaan
SpO2. Sama ada dia memang dia ada sedarah sakit, dia tu abnormal hemoglobin, ataupun kulit awak ni, jari yang awak check tu ada masalah kulit dia terbakar ke, skin pigmentation ke. So lampu yang dia emit tu tak 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 normal lah. Okay, tak normal. So receiver akan terima pun tak normal lah. Sebab yang dia emit tak normal, so dia receiver pun tak normal. So kalau external factor adalah patient motion, pergerakan dia pun mempengaruhi. Okay, insufficient probe attached. Okay, next intravenous dye. Okay, kalau dia pakai inai pun tak boleh. Nail polish ataupun false nail. Maksudnya kalau dia pakai inai tu dekat kuku dia, okay, dia dah ada satu lapisan lain. So bila kita emit cahaya, lapisan tu dah halang lah. Dah halang cahaya tu nak masuk. Okay, so bacaan dia akan lari. Okay, akan ada error sikit. Okay, next. Next adalah vital sign untuk suhu. Suhu awak tahulah, suhu badan kita benda ni lah sekarang yang tengah viral kan. Bukan viral. Yang nak pergi mana-mana kena tunduk kat mesin tu. Okay, so suhu kita boleh tahu adalah untuk mengekalkan information how cold or hot the body in relation of the amount of heat and energy used. So heat ini mempengaruhi byproduct of the metabolism. So awak cukup tahulah normal range untuk masuk pasaraya adalah 36 hingga 37.4. So itulah yang ditetapkan oleh KKM lah, nak masuk mana-mana suhu kena normal. So istilah-istilah dia kalau kurang daripada 36 kita panggil hypothermia. Okey, kalau suhu dia lebih daripada 37.4 kita panggil dia hyperthermia. Okey. Kalau hyperthermia kita kena sejukkan dia dalam bilik yang gelap dan sejuk. Kalau hypothermia kita kena selimutkan dia untuk kembalikan dalam keadaan normal. Okey, next. Kaedah untuk kita nak check suhu ni macam mana? Kaedah dia kita akan pakai sama ada pakai mercury thermometer. So ni dulu-dulu punya lah, sekarang pun ada lagi. Okay, mercury thermometer. So mercury height change according to temperature. So mercury tu akan berubah dia punya, mercury tu akan kembang apabila kena suhu. Mercury ni sensitif dekat suhu. So sebab itulah dia digunakan dalam thermometer. Dan kita akan pakai salah satu lagi adalah electronic thermometer. Okay, tu dia letak yang awak selalu tengok letak bawah lidah, letak dalam telinga. Ya tak, yang elektronik ni dia selalu bawah lidah, bawah ketiak. Satu lagi yang tampal dekat dahi. Okay, yang sekarang yang glamour yang pakai scan tu je, yang scan suhu tu. Yang scan suhu tu dia pakai cahaya infrared light untuk ni. Okay, next. Okay, next. Okay, dia ada satu lagi pakai central. Central ni dia cucuk dalam kita punya tekak ataupun dia akan cucuk dalam kita punya rectum. Okay, kalau binatang lah, kalau siapa pernah pergi kucing dia akan cucuk tu dalam rectum kucing tu lah, nak ambil suhu kucing. Okay, dia akan cucuk, lepas tu dia akan tahan sampailah dapatkan bacaan. Sama juga manusia pun sama, dia boleh pakai tu. Okay, so yang bawah tu adalah infrared thermometer, itulah yang kita pakai sekarang. Banyak dekat pasar raya yang kita nak masuk, kita tunduk tu, itulah. Kaedah yang dia pakai adalah sekarang infrared thermometer. Okay, next. Okay, ini adalah core body temperature. So, kalau 37 tu dia normal. Kalau 38 tu dah kena berjaga-jaga. Kalau 39 tu memang kena admit di hospital lah. Dan kalau 42 tu boleh menyebabkan kematian. Okay, bukan orang mati tu suhu dia 42, tapi 42 tu boleh menyebabkan kematian. Sebab bila suhu tinggi, banyak sistem dalam badan kita akan terganggu. Sebab bila suhu terlalu tinggi, sel-sel akan mati lah. Okay, so next adalah capillary refill. Vital sign seterusnya adalah capillary refill, iaitu ability of circulatory system to return blood and capillary after blood is squeezed out, done on patient fingernail or toenail. Will be delayed or absent if patient has loss of blood vessel to limb are damaged ataupun dia is very cold. So kita akan tekan kuku kat tangan awak tu, awak boleh buat sekarang. Awak tekan kuku awak akan jadi putih. So bila awak lepas, dia akan terus merah.
So kalau bila terus merah, so maksudnya pengaliran darah dalam badan awak itu normal. Okay, normal dan kata apa, normal dan tak ada masalah. Uh, so kalau awak tekan, lepas tu dia ambil masa tau nak penuhkan putih tu balik. Nak jadi merah balik tu ambil masa. Itu maksudnya ada masalah dia lah. Kemungkinan dia kehilangan banyak darah ataupun blood vessel tu leak damage ataupun dia terlampau sejuk. Okay, kita dah sampai penghujung. Ada soalan tak untuk penilaian awal pesakit? Next slide. Are there any questions? Ya. Yeah. Dia sebenarnya yang lambat tu accurate berbanding sekarang. Sekarang semua benda cepat kan. Sama juga yang cek darah tu. Yang lama tu lagi accurate, cuma masa kat situ. Kalau yang thermometer tu awak letak, so awak kena tunggu dia betul-betul berhenti. Bila awak nak tahu dia berhenti? Sebab tu lah. Tapi dia accurate, dia yang paling accurate sebenarnya. Bila kita letak thermometer tu dia akan naik. Kan? So kalau awak nak ambil dalam masa nak, kena tunggu dia betul-betul dah berhenti. Okay, baru kita boleh ambil. Lepas tu kita akan ambil tu bacaan tu. Kita akan ada error pula kat situ. Yang kita belajar dalam fizik, error apa? Scale error dengan parallax error kalau tak salah saya. So daripada pandangan mata kita tu, error apa yang kita jumpa. Faham tak maksud saya? Pernah belajar fizik kan? Apa yang bertanya tadi? Dia senyap pula. Hello? Faham maksud saya? So maksudnya yang lama tu memang accurate. Tapi akan ada error dia. Macam saya cakap tadi, kita tengok tu mata kita tu betul ke paras macam tu. Parallax error kalau tak silap saya lah. Kalau salah, mohon aku betulkan lah. Okay. So kalau yang digital dia cepat. Tapi normally dia orang pun dah buat kajian lah. Peralatan yang dia orang dah digitalkan ni. So dia akan compare dengan manual punya peralatan. So kalau menghampiri tu maksudnya boleh dipakai lah benda tu. Sebab tu lah kita ada Siri apa semua tu untuk check. Okay, ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, saya nak proceed terus kepada pengurusan saluran. Pengurusan saluran pernafasan. Untuk penilaian awal pesakit, tu nota tu ada dengan Khairi. Nanti Khairi boleh share lah dekat kawan-kawan. Tapi nanti jangan share, hanya untuk internal lah. Okay. So tak ada soalan, Khairi boleh buka slide untuk pengurusan saluran pernafasan. Awesome. Nobody has any question? No. Okay, kita proceed kepada pengurusan saluran pernafasan. Airway management. Okay. Airway management. Next scope. Kita akan masuk kepada scope teruslah. Alright. Okay. So apa awak akan belajar hari ini? Yang pertama, objektif kenapa awak belajar pengurusan saluran pernafasan. Yang kedua, anatomi saluran pernafasan, penilaian saluran pernafasan, pemeriksaan saluran pernafasan, kesekatan saluran pernafasan, anatomi saluran pernafasan bagi bayi dan kanak-kanak, airway maneuver dan airway adjunct, peralatan tambahan untuk airway. Okay, so objektif apa yang awak kena belajar hari ini? So saya harap di akhir pada kelas ni awak dapat menyenaraikan anatomi pernafasan. Okay, so objektif dia awak akan dapat menyenaraikan anatomi pernafasan lah. Maksudnya awak tahulah leher kat mana, trachea kat mana, hidung kat mana, lidah kat mana. Itu cukup dah untuk kita sebagai FR. Kita tak payah nak tahu detail sangat lah secara detail. Cukup kita tahu macam mana kita nak pasang peralatan tu semua. Okay, next kita akan tahu membuat penilaian saluran pernafasan. Okay, yang ketiga mengetahui teknik membuka saluran pernafasan mangsa. So 3 tu sahaja yang kita harapkan bila akhir sesi ni awak dapat buat.
Okay, next. Next. Ada tak? Dia ada tambahan dekat situ. Sebab saya print kat kopi ni tak ada. Okay. So awak kena tahu teknik 3M untuk awak buka saluran pernafasan. Kemudian awak dapat bezakan saluran pernafasan orang dewasa, saluran pernafasan kanak-kanak. Kemudian dapat menyenaraikan alat bantuan pernafasan. Kemudian awak tahu teknik nak buka saluran pernafasan tu dengan menggunakan teknik head pitch and lift dengan jaw thrust. Okay, itu sahaja untuk saluran pernafasan. Next. Fundamental truths. Airway control is essential to the successful management of critical patient. Air should go in and out. Kemudian, oxygen is good, blue is bad. Okay, next. Okay, so awak boleh tengoklah dekat situ gambar dia muka biru dengan muka merah. So muka biru tu macam dia cakap lah gambar tadi. Fundamental truth, oxygen is good, blue is bad. Maksudnya bila dah biru tu maksudnya buruk lah. Tapi kita jangan panik. Okay, apa-apa pun kita jangan panik. Okay, kita next. Kita pergi. Kenapa kita jangan panik? Next slide, Kak Erin. Okay, ini adalah anatomi saluran pernafasan kita lah. Saya slide sebelum ni pun saya ada bagi tahu lah. Okay, cukuplah awak tahu lubang hidung dia tu dengan lubang saluran mulut kita ni akan berjumpa juga suatu tempat kat dalam mulut kita. Okay, so awak boleh tengok dekat situ kita ada hard plate, soft plate, kita ada lidah, lepas tu kita ada vocal cord, larynx, trachea. So awak tahu tempat itu. So gambar yang berwarna tu awak boleh tahulah lidah kita kat situ. So daripada dalam mulut tu macam mana lidah tu, lepas tu hidung. Sebab kita nak masukkan peralatan anatomi saluran pernafasan tu. Sekejap saya Sarjan Rosalie lah. Kalau awak kena Sarjan Rosalie dia tak bantu ambulans. So tim tu dah saya kena break sekejap Okay, next. Next ini adalah anatomi saluran pernafasan. So tu dalam mulut kita lah. Dalam mulut kita kalau bila kita buka mulut kita boleh nampak hard plate, soft plate dengan uvula. Uvula tu yang anak dekat yang kita panggil macam mana yang ada kat dalam kita tu. Lepas tu orang ni ada tonsil. Lepas tu adalah lidah dia. Okay. So cukuplah awak tahu dalam mulut itu lidah dia kat mana. Kalau ada tonsil tu, tonsil akan naik biasa tepi-tepi dekat macam tu lah. Okay, tu adalah uvula. Lepas tu kita ada soft plate dengan hard plate. Okay, yang COVID-19 tu dia akan ambil dekat tu tau, yang dekat belakang uvula tu, dekat dinding belakang tu. Sebab tu sakit lah. Dia ambil kat situ. Dia akan juluk kat situ, dia akan ambil kat situ. Sebab situlah saluran pernafasan juga daripada hidung. Okay, situlah saluran pernafasan daripada hidung masuk, so dia akan juluk kat situ. Okay, pernafasan daripada mulut dan hidung. So dua-dua dia akan juluk kat situ. So daripada hidung dah juluk dalam hidung kan. So ni dekat situ dia akan ada dua. Maksudnya dari pernafasan dalam mulut dengan pernafasan daripada hidung. Tu dia ambil sampel kat situ lah. Swab test. Okay, next. Next ini adalah tulang atau tulang lembut yang ada dekat kita punya saluran pernafasan. Okay, next. Okay, ini adalah gambaran orang real lah. So awak boleh tengok lah gambar tulang tadi tu dia letak dekat normal kita. Gambar manusia yang betul. Okay, next. Airway management ni lebih kepada pengurusan saluran pernafasan. So tadi awak dah tahu secara detail anatomi, lidah dekat mana, lubang hidung kat mana, lubang mulut kat mana, apa yang ada dalam tekak, dia cukup. Okay, saluran pernafasan dan pengudaraan adalah merupakan
keutamaan yang perlu diambil perhatian dalam menguruskan mangsa trauma. Okey, sebab benda ni dia boleh menentukan dia ni adalah hidup ataupun pernafasan yang paling penting sebab boleh menyebabkan dia meninggal. Kalau luka cedera ni, walaupun pernafasan dia okey, tapi tak ada masalah. Okey, sebab yang paling utama adalah pernafasan yang paling kritikal yang kena jaga. The A of ABC. If your patient can't breathe, nothing else matters. Okay, so next. Penilaian pernafasan. Dalam menilai pernafasan mangsa, penyelamat perlu. Okay, penyelamat kita perlu mendedahkan dada sekiranya perlu. Okay, ini sekiranya perlu. Ini khas sebab kita nak tahu turun naik dada tu. Okay, kalau lelaki boleh lah. Kalau perempuan, kalau rasa perlulah. Okay, sebab ada yang pakai baju sweater tebal. So tu perlu. Tapi kalau dia setakat pakai baju nipis je, selai kain je ada dekat badan dia tu. So saya rasa tak ada masalah untuk kita nak tengok turun naik dada dia. Okay, kemudian kita kena menentukan kadar, kedalaman, rentak dan kekerapan pernafasan dia. So awak kena tahu kadar, kedalaman, rentak dan kekerapan pernafasan. Kadar pernafasan, kedalaman pernafasan, rentak pernafasan dan kekerapan pernafasan. Kadar pernafasan yang laju mungkin disebabkan hipoksia dan berlakunya kegagalan pernafasan. Bila dia nafas terlalu laju pun tak boleh, bahaya, boleh menyebabkan kegagalan pernafasan. Dan pernafasan tidak teratur juga mungkin menunjukkan kecederaan kepala yang teruk. Okey, dan pernafasan yang diiringi dengan bunyi. So kalau orang kita biasa bernafas biasa. So kalau orang sesama bernafas pun kita dapat beza dah. Dia nafas tu ada bunyi. So something wrong telah blocking dia punya airway. Okay, next. Penilaian saluran pernafasan. Kita akan menggunakan 3 teknik iaitu teknik 3M. Melihat, mendengar dan merasa. Apa yang kita lihat? Farah Munirah, apa yang kita lihat Farah Munirah? Kita tengok apa? Okay, Azamuddin. Mana Azamuddin? Saya tuan. Okay, kita mendengar apa? Dengar bunyi pernafasan. Dengar bunyi pernafasan. Aiman, Muhammad Nur Aiman. Kita merasa apa? Merasa aliran udara keluar. Okay, so hampir betul lah semuanya. Okay, kita akan melihat dekat situ. Kita buat serentak tau. 3M ni dia akan buat serentak. Dia akan letak telinga dia dekat mulut. Telinga dengan pipi dia dekat mulut. Mata dia direct tengok dekat dada. Okay, dia akan buat teknik dekat tu. Tu adalah teknik nama dia head till chin lift. Okay, head till chin lift. Okay, teknik melihat dia akan lihat turun naik dada tu. Okay, turun naik dada tu dia akan melihat. Mendengar dia akan dengar bunyi pernafasan. Okay, dia akan dengar bunyi pernafasan dan merasa. Merasa tu pipi dia akan merasa sebab pipi kita sensitif. Pipi kita sensitif dengan haba dan dengan pipi kita ni sensitif lah. So, kita akan merasa haba pernafasan dia lah. So, kalau dia bernafas, so kita akan dapat rasa haba dia. Kalau dia tak bernafas, kita tak boleh rasa lah haba dia. Dan kita tak boleh dengar dan kita tak boleh nak melihat turun naik dada dia. Faham tak? Okay, itu adalah teknik 3M. So kalau dia minta apa itu teknik 3M dan penerangan, so boleh bagi tahulah melihat tu apa, mendengar apa, merasa apa. So kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, merasa dengan pipi kita. Okay, next. Okay, so melihat, look. Agitation and obtundation. Agitation suggests hypoxia, observation suggests hypercarbia. So melihat di dalam mulut, muntah, cecair dan lain-lain. Perhatikan dada, pergerakan letak dada dan tentukan kadar pernafasan dia. Okay, so awak boleh tengok kat situ lah. Cyanosis indicates hypoxia. Late sign tu dah lama sangat tu sudah jadi biru. Okay, next, mendengar. Kita dengar bunyi nafas dari mulut pesakit, hidung, dari mulut pesakit dan hidung. Kemudian next slide. Nafas berbunyi seperti stridor ataupun bunyi inspiratori menunjukkan halangan saluran pernafasan.
Khairil, next slide Khairil. Mendengar. Okey, kemudian oxenesis. Disoponia menunjukkan halangan berhubung dengan pangkal tekak. Gurgling menunjukkan kehadiran bahan seperti berpejal atau tercair. Okey, macam kalau kita minum air, kita buat kita gegarkan benda dan tekak kan. Okey, kalau orang sakit mungkinlah air ataupun darah luka pada dia punya dalaman. So macam ada benda lah, so kita dapat tahu bunyi kan. Kalau awak minum air, awak cuba macam buat macam getaran macam tu. Tu bunyi gurgling lah. Kemudian berdengkur. Okey, berdengkur firing yang sebahagiannya tertutup akibat oleh lidah. Okey, next, merasa. Kita rasa pernafasan mangsa dan kita kena pastikan kedudukan trachea tu berada dalam kedudukan asal ataupun normal. Okey, saluran pernafasan yang tersekat. Saluran pernafasan tersekat, kesekatan tisu lembut. Floppy tongue, main cause of the airway obstruction, maxillofacial atau kecederaan saluran pernafasan, audioedema ataupun hemotoma yang menyumbatkan saluran utama. Itu maksudnya saluran tersekat lah. Maksudnya ada benda yang menghalang dia punya saluran pernafasan. Sebab macam saya cakap, saluran mulut kita dengan hidung kan kongsi saluran. So ada benda yang tutup dekat tekak tu. Itu yang menyebabkan saluran pernafasan dia tu tersekat. Okey, saluran pernafasan tersekat. Next, kesekatan. Next slide. Kesekatan benda asing FBAO. FBAO tu maksud dia Foreign Body Airway Obstruction. Okay. Foreign Body Airway Obstruction, FBAO. Okay, gigi, rembesan, darah dan lain-lain. Laryngospasm tu dengan bronchospasm tu dia macam macam mana saya cakap tu, boleh tengok dekat YouTube dia ada explain. Okay. Next, saluran pernafasan kanak-kanak dan bayi. Okay, saluran pernafasan kanak-kanak dan bayi, awak boleh tengoklah kalau normally kanak-kanak ni kepala dia besar. Okay, berbanding kita punya dengan orang tua. Okay, so awak boleh tengok dekat situ, infant obligate nose, rather larger, more flaccid tongue. Apa dekat tekak kita ni pun bandingkan kanak-kanak lelaki dengan dewasa lelaki kan berbeza. Okay, kita lelaki tua ni so berbeza sikit anatomi kanak-kanak dengan anatomi dewasa. So saluran, next slide, saluran pernafasan kanak-kanak dan bayi. So situ kita tengok rawan cricoid, laluan yang sempit, trachea dia pendek. Lepas tu diameter saluran udara adalah lebih kecil. Sudut bronchus adalah sama. So perbezaan antara saluran orang dewasa dengan kanak-kanak tu berbeza dan peralatan dia nak guna pun berbeza jugalah. Okay, so next adalah airway maneuver. Airway maneuver ni macam macam mana cara kita nak buka airway tu. So kita ada manual maneuver. Kita akan pakai head tilt chin lift. Okay, teknik head tilt chin lift dengan jaw thrust. Lepas tu kita akan ada airway adjunct ni. So nama peralatan dia tu oropharyngeal airway dengan nasopharyngeal airway. So alternative airway lain kita akan pakai LFA, laryngeal tube, definitive airway, endotrachea intubation, surgical airway. Nama dia nak sebut payah. Macam tu lah, so boleh baca sendiri dekat sini. Ini nama-nama peralatan. Okay, nama-nama peralatan. So manual kita akan pakai itu. Kalau airway agent kita akan pakai oropharyngeal airway dengan nasopharyngeal airway. So dekat slide seterusnya dia akan tunjuk apa itu head tilt chin lift. Okay, head tilt chin lift awak boleh tengok kita angkat dongak kepala, angkat dagu. Dongak kepala, angkat dagu. Head tilt chin lift. Okay, so awak boleh tengok gambar block airway dengan open airway.
So kalau block airway tu nampak saluran pernafasan dia tertutup. Okay, so kita akan guna teknik head chain lift. Bila kita buat teknik head chain lift macam tu, satu tangan kita dekat kepala, satu tangan kita dekat dagu, angkat, saluran pernafasan tu akan terbuka. Okay, so next slide. Itu adalah teknik head chain lift. Dalam CPR nanti dia orang akan sebut head chain lift, head chain lift. Inilah head chain lift. So ni pun samalah, gambar lebih jelas. So bila dia akan buka tu, saluran pernafasan tu automatik akan terbuka. Kalau disebabkan oleh dia punya saluran pernafasan tu bukan ada benda asing lah. Okay, dia akan terbuka. Okay, neck thrust pula. Next adalah jaw thrust. Jaw thrust ni dua tangan, awak pegang dekat pipi dia macam tu, lepas tu awak tarik. Sama macam tu. Okay, biasa ni dia untuk buat dua orang lah. Seorang akan buat jaw thrust, seorang lagi akan buat rawatan. Dan biasa ni ini adalah untuk orang yang tercedera dekat kepala, kita boleh pakai jaw thrust lah. Okay, dan orang yang cedera tulang belakang boleh pakai jaw thrust. Okay, next adalah tahap kesedaran. Selalunya mangsa dapat bercakap dan menjawab dengan baik. Penyelamat boleh mengandaikan bahawa mangsa saluran pernafasan dia tidak tersekat lah. So kalau kita bercakap dengan dia, dia boleh jawab dengan baik. Itu maksudnya saluran pernafasan dia okey. Okay, next. Ini adalah airway, barang-barang untuk okay, ini adalah airway, barang-barang yang digunakan untuk airway management. Berfungsi membantu bagi mengekalkan saluran pernafasan terbuka. Alat oropharyngeal dan nasopharyngeal adalah berfungsi untuk membuka saluran pernafasan mangsa yang tidak sedarkan diri dengan mengangkat lidah ke atas. Walau bagaimanapun, teknik yang kita belajar tadi, teknik manual maneuver tu kita kena buat lah, head chain lift dengan jaw thrust. Perlu dikekalkan sepanjang rawatan tu. Okay, next. Next ni adalah barang-barang yang kita guna lah. Itu yang saya sebut tadi, nasopharyngeal airway semua tu kan. So nasa cannula, back valve mask. Back valve mask ni biasanya untuk orang yang perlukan oksigen, kita kena support oksigen tu masuk kat badan dia. Sebab dia tak ada nak sedut tau. Dia tak ada nak sedut. Dia macam pernafasan dia tu dia tak ada nak sedut oksigen. So back valve mask kita tekan tu untuk tolak oksigen tu masuk kat badan dia. Kalau nasa cannula ni orang tu boleh sedut. Dia boleh sedut oksigen. So kita nasa tu ada dua macam bulat tu kan, macam tali gantung tu, tekan ujung tu ada dua tu. Kalau boleh tengok. So yang tu lah diletak dalam lubang hidung. So dia akan bernafas lah dengan sendiri. Dan nasal pharyngeal airway tu, yang tu dia akan masuk dalam nasa ni, kalau silap saya hidung. Dia akan masuk kat hidung lah. Okay. Okay, next slide. Next slide ni pun sama juga, peralatan yang orang guna. Okay, kalau awak pergi kursus FRLS ni, dia akan tanya lah nama peralatan ni nak guna dia macam mana. Okay, kalau pergi dekat pusat latihan lah, kalau masa saya dulu, so dia akan tanya laryngoscope ni nak guna macam mana. Laryngoscope ni besi, dia nak angkat, dia nak tarik lidah tau. Dia nak tarik lidah tu, kan kita baring, lidah kita ni macam tutup saluran pernafasan. So dia orang akan masukkan laryngoscope ni, lepas tu dia akan tarik lidah. Sebab dia nampak macam cangkuk. Okay, dia masuk ni, dia masuk ke tepi. Lepas tu bila dia dah jumpa lidah tu, dia pusing. Lepas tu dia tarik. Bila dia tarik tu, barulah dia akan masukkan oropharyngeal airway tu. Baru dia masukkan benda tu. Dan benda tu akan ikut saiz badan orang tu. Tu nampak saiz dia berbeza-beza. Okay, so dia akan letak. Bila dah ada laryngoscope tu dah angkat lidah, dia akan masukkan benda tu. Oropharyngeal airway tu, dia akan masukkan benda tu. Ini yang orang boleh buat ni orang pakar lah. Okay, sekadar kita tahu nama peralatan tu dah cukup. So bila at least, bila ada orang minta, kita tahu. Orang minta laryngoscope, okay ni laryngoscope. Orang minta high flow mask, okay kita tahu ni high flow mask. Kalau orang minta oropharyngeal airway, kita tahu ni. So ada lagi cara nak buka gigi yang tersepit, ada peralatan dia. Jaw spreader, ada yang cungkil, so tak ada dalam slide ni. So itu nanti mungkin akan belajar dalam slide sikit. Okay, so banyak untuk peralatan sampingan yang diorang guna untuk airway management. So cukup sekadar kita sebagai anggota APM ni tahu
nama-nama peralatan ni. Sebab kalau nak POA management ni dia ada special latihan lah. Kalau setakat tahu bahat, tahu barang, tak tahu pasal tak boleh juga. Okay, so next. Inilah sesi praktikal tapi kita tak ada lah. So kalau awak nak lebih mendalami tentang benda ni, awak boleh dekat YouTube sebab YouTube banyak je orang yang buat. Awak boleh tulis lah macam mana cara nak guna laryngoscope, macam mana cara nak pasang apa tu nasa cannula, macam mana nak pasang nasopharyngeal, macam mana nak pasang oropharyngeal. Ada je dekat YouTube tu, banyak je. Sebab kalau saya nak explain pun kena ditunjuk, kena buat kat orang. So lebih baik tengok dekat YouTube, so dia akan detail lah macam mana cara dia pasang. Sebab peralatan tu dia akan gunakan kena ada, nak pasang oropharyngeal tu kena ada laryngoscope. So macam tu. Okay, so sampai dah penghujung dah pun. So ada soalan tak berkenaan dengan ni? Slide ni nanti Khairi boleh share dengan kawan-kawan. Nanti slide penilaian awal slide sebelum ni pun nanti saya akan bagi balik. Okay, so awak guna untuk awak punya personal lah. Dan nanti penghujung saya rasa awak kena buat slide je balik. Slide balik dan buat penerangan. Dan saya harap awak nak buat penerangan nanti masa task awak nanti, janganlah awak copy bulat-bulat slide saya, slide APM ni. Okay, sebab bila saya tengok awak screenshot je awak ambil dan awak tak guna kreativiti awak sendiri, saya bagi makan dah sebab awak macam copy je ambil saya punya. So boleh je nak copy ambil tapi janganlah screenshot atau awak cut atau awak crop. Saya tahulah tu slide saya. Okay, so awak boleh jadikan sebagai rujukan dan guna kreativiti awak sendiri. Okay, dan kurangkan penggunaan video dalam video orang lah dalam presentation. Sebab bila pakai video, kalau video saja patut ada buat penerangan sendiri tak apa. Ni dalam pakai video orang, lepas tu orang dalam video tu yang explain, bukan awak yang explain. So kalau nak pakai video sebagai sokongan ataupun lampiran awak kata, tapi penerangan tu sepenuhnya daripada awak, kita okey, tak ada masalah. So ada soalan tak untuk airway management dengan penilaian awal pesakit? Ada soalan tak? Kelas untuk esok saya tak tahu Puan Haliza boleh ambil ke tak lagi. Sebab kalau ikut jadual, pagi awak akan belajar CPR. Atau petang awak akan jumpa dengan saya. Tapi saya tak tanya lagi Puan Haliza. Puan Haliza ni jurulatih daripada Alfahangi dulu. Sekarang dia dah jadi pegawai tetap dekat kita punya daerah. So dia jurulatih FRLS. So mungkin dia tahu lebih kot. So saya tak tanya lagi dia esok pukul 11 tu dia available ke tak. Kalau tak, saya juga lah yang kena ambil. So esok akan belajar CPR, choking, luka dengan patah. So pagi ada kawan. Okay, ada apa-apa tak? Kalau tak ada apa-apa, Khairil boleh screenshot kehadiran hari ni. Pastikan semua buka kamera, lepas tu screenshot. Khairil dah ready belum nak screenshot? Sebelum screenshot tu, kira dulu. Kira 1, 2, 3, lepas tu baru screenshot. Pastikan semaksima yang ada lah. Sekejap Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey. Nanti yang screenshot tu awak hantar personal dekat saya. Okay, yang awak screenshot tu awak hantar personal dekat saya.
Okay, so kalau tak ada apa-apa, nanti saya akan update balik kelas esok lah. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya akan update balik untuk kelas esok dan Puan Haliza. Kalau Puan Haliza boleh ambil, kalau dia tak boleh ambil, saya lah kena ambil, nanti saya beritahu balik macam mana. Okay, so itu sahaja daripada saya hari ini. Kalau awak tak ada soalan,